Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Dato' Amira binti Ruslan, nombor matrik 290456. Sebelum saya memulakan pembentangan tugasan saya pada hari ini, jom kita lihat beberapa video yang saya akan kongsikan berkaitan dengan aspek gelagat organisasi. Untuk makluman, video yang saya siarkan sebentar nanti adalah berkaitan dengan semangat motivasi, tanggungjawab, kepimpinan yang baik dan banyak lagi yang boleh dikaitkan dengan gelagat dalam organisasi mengikut teori. Jom kita saksikan video tersebut. Furin, tolong panggilkan Jen datang ke pejabat saya sekarang. Baik, Tuan. Jen, bos cari kamu tadi. Alamak. Jumpa bos. Ya, saya mesti cari kerja mana nih? Oh. Busuk, Selamat pagi, Tuan. silakan duduk. Kak, kamu udah siapkan kerjaan yang saya berikan minggu lepas? Belum, Tuan. Udah seminggu kamu belum siapkan kerjaan kamu. Apa nak jadi dengan kamu nih? Dah, saya nak kamu pergi siapkan. Selepas langsung sih saya mau tengok kerja atau atas meja saya. Apalah, nasib ni. Memang bos tak bekerja. Apalagi bos tak bersakti ni. Jangan cakap. Tuhan, bos punya pasal. Ni tak betul lah. Ni tak betul lah. Ni baru malas kerja ni. Kamu sama. Patutlah bos tu marah. Dah lah buat kerja merasa sendiri. Pada diri kau. Aduh, kamu tuan ni asyik-asyik kan tu. Betul lah. Busuk, Selamat pagi, bos. pergi. Duduk. Macam ni ke kamu kerja? Saya nak kamu buat balik kerja saya. Tapi bos, sudah buat yang terbaik Bani. Tak apa, kita buat meeting gempar tangis berdua. Baik, Tuan. Sejak kebelakangan ni, saya malas nak buat kerja. Nak ada laptop pun, saya malas. Macam mana saya nak atasi ni, Kak? Oh, jadi itulah masalah kamu. Patutlah Kak selalu dengar bos marah kamu. Ini tentu hantu malas ada dalam diri kamu kan? Ya. Ni Kak nak bagi tips mujarab ni. So, cuba kamu tengok tempat kerja kamu kan. Kita perlu ada tempat yang ceria. Kamu hari-hari hadap laptop ada benda ceria tak dekat sini? Lepas tu, kamu kenalah guna baju ataupun pakaian yang memberi keyakinan pada kamu. Guna baju yang ceria, barulah kamu nampak ada keyakinan bila buat kerja. Kalau asyik kamu datang dengan muka yang monyok je, mana nak siap kerja, betul tak? Betul lah. Ada lagi ke Kak? Ni lah, kamu kena ada keyakinan tak boleh sikap malas-malas. Kalau rajin, ada hikmah dia. Mana tahu nanti kalau bos tengok kamu rajin, dia akan upkan gaji kamu. Nah, who knows, right? Yalah kan. Tujuan saya membuat mesyuarat pada hari ini, saya sudah membuat keputusan semua pekerja syarikat wajib menghadiri kursus kepimpinan motivasi. Satu lagi, hampir syarikat kita juga akan mengadakan opening trip selama 3 hari 2 malam pada ujung bulan ini. Memandangkan prestasi bulan pas sudah meningkat 60%. Terima kasih, bos. Terima kasih. Pakcik ni berapa lama dah kerja di ladang ni? 40 tahun, bos. 40 tahun? Benar, Itu bos. semenjak bapak saya menjadi pengurus di sini? Benar, bos. Mandur? Ya, bos. Mandur? Mulai hari ini,
gantikan kerja pakcik, beri dia kerja yang lebih ringan lagi. Baik, bos. Pakcik dalam 40 tahun tu berapa kali pakcik pernah dapat cuti? Belum pernah 1 hari cuti, bos. Cik Mandro, Ya, bos. sebelum pakcik ni dapat kerja baru, bagi dia cuti 1 minggu gaji jalan. Baik, bos. Faham? Terima kasih, bos. Terima kasih. Okey, motivasi pekerja merupakan elemen kritikal dalam memastikan produktiviti dan kejayaan sesebuah organisasi. Tanpa motivasi yang mencukupi, pekerja mungkin mengalami ketidakpuashatian, kekurangan prestasi dan akhirnya memilih untuk meninggalkan organisasi. Teori 2 faktor Herzberg, iaitu teori ini membahagikan faktor yang mempengaruhi motivasi kepada 2 kumpulan, iaitu faktor kebersihan, hygiene factors, dan faktor motivasi, motivators. Okay, faktor kebersihan seperti gaji, keselamatan di tempat kerja dan hubungan dengan rakan kerja bertujuan untuk menghalang ketidakpuashatian ataupun ketidakpuasan kerja, tetapi tidak semestinya meningkatkan motivasi. Teori yang relevan dalam memahami motivasi pekerja ialah teori penentuan kenduri, iaitu self-determination teori SDT, yang mana teori ini menekankan kepentingan motivasi dalaman di mana pekerja lebih bermotivasi apabila mereka mempunyai autonomi dan tugas mereka merasa kompeten dalam penyelesaian kerja dan mempunyai hubungan yang baik dengan rakan kerja ataupun pengurusan. Faktor-faktor yang meningkatkan motivasi pekerja yang mana persekitaran yang positif, pengiktirafan terhadap sumbangan pekerja, ganjaran yang sesuai, gaya kepimpinan yang menyokong. Mengambil kira kedua-dua faktor Herzberg dan teori penentuan kenduri, faktor-faktor ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk motivasi dalaman dan luaran pekerja. Dalam kepimpinan dan juga pengurusan di dalam setiap organisasi, setiap pengurusan perlu memainkan peranan penting daripada segi penstrukturan persekitaran kerja yang baik, kemas, waktu yang fleksibel, kesihatan mental pekerja perlu dijaga, penghargaan, pengiktirafan ganjaran perlu dilaksanakan. Merujuk kepada video-video yang saya share sebentar tadi, ia lebih kepada sifat-sifat kepimpinan yang baik dan berjaya dalam penentuan dan perstrukturan organisasi melalui pekerja yang berpuas hati dengan apa yang dilaksanakan di dalam organisasi itu sendiri. Persekitaran kerja yang selamat, teratur dan menyokong mempunyai kesan langsung terhadap motivasi dan kepuasan pekerja. Sebagai contoh, syarikat teknologi seperti AirAsia, Google yang menyediakan ruang kerja yang fleksibel dan dengan kemudahan gimnasium, kafeteria percuma dan ruang untuk beristirahat, ia sangat membantu bagi meningkatkan motivasi pekerja melalui persekitaran kerja. Ia memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan pekerja tidak merasa tertekan dan tidak merasa tidak selesa di tempat kerja yang boleh memberi kesan negatif kepada prestasi mereka. Pengiktirafan merupakan adalah salah satu faktor motivasi yang meningkatkan motivasi pekerja untuk melakukan kerja dengan lebih baik dan lebih bagus. Tidak semestinya perlu dalam bentuk ganjaran material, tetapi juga boleh berupa penganugerahan pekerja yang terbaik ataupun pihak pengurusan, kepimpinan mempunyai cara dan bagaimana ingin memuji setiap warga kerja bagi mereka merasa sesuatu kepuasan apabila mereka melaksanakan setiap pekerjaan yang mereka lakukan di setiap organisasi untuk mendapatkan hasil yang baik bagi kepentingan dan keuntungan syarikat yang memberangsangkan. Apabila dalam organisasi pengurusan tiada sebarang pengiktirafan kepada warga kerja, ganjaran yang diberikan kepada warga kerja, setiap pekerja akan kurang bermotivasi dan produktiviti pun kurang berkesan akibat tiada sebarang penghargaan daripada pihak pengurusan. Ia memberi impak yang tak bagus dalam setiap organisasi bagi meningkatkan pengeluaran dalam produktiviti keuntungan untuk syarikat berkenaan. Penyelesaian terhadap pekerja yang tidak bermotivasi, organisasi perlu memberi tumpuan kepada faktor motivasi seperti peluang perkembangan kerjaya, pengiktirafan dan peningkatan tanggungjawab dalam pekerjaan. Faktor-faktor ini boleh meningkatkan motivasi intrinsik
pekerja kerana mereka merasa dihargai dan diberi peluang untuk berkembang dalam kerjaya mereka. Sebagai contoh, mereka diberikan tanggungjawab yang lebih besar dan peluang untuk belajar kemahiran baru dapat membuatkan mereka merasa lebih terlibat dalam kerja dan bermotivasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pengiktirafan melalui sistem ganjaran seperti bonus dan promosi juga boleh meningkatkan motivasi dalam kerja kerana mereka akan merasakan bahawa mereka sentiasa diiktiraf. Faktor kebersihan, kesetaraan juga memain peranan yang penting dalam setiap organisasi. Persetaraan kerja yang selamat, gaji yang adil dan sokongan fizikal di tempat kerja perlu ditangani bagi menghasilkan produktiviti yang berkesan terhadap setiap pekerja dan memenuhi kepuasan setiap pekerja. Secara keseluruhannya, kombinasi faktor motivasi dan kebersihan mengikut teori Herzberg serta penekanan terhadap autonomi, kecakapan dan hubungan sosial boleh membantu organisasi dalam merangka strategi yang lebih menyeluruh untuk meningkatkan motivasi di kalangan pekerja. Daripada saya Datuk Amira binti Roslan berkenaan dengan gelagat organisasi untuk membentuk motivasi setiap pekerja bagi mengekalkan produktiviti untuk menghasilkan keuntungan syarikat secara berterusan, dan melalui kepimpinan yang bagus ia sangat membantu untuk menghasilkan pekerja-pekerja yang berkualiti dan lebih produktif.